Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama lagi untuk meneruskan pengajian kita tentang Nahu, asas Nahu, untuk kita boleh mengenal kalimah dan memahami, seterusnya memahami kalimah Al-Quran yang kita baca. Baik, kita terus pergi kepada, kita ulang sikit apa yang kita pelajari semalam. Jadi semalam kita telah buat, kita dah tahu bila setiap kali kita dah kenal isim, bila kita jumpa je isim, maknanya kita akan dapati ada 3 lagi maklumat lain. Ada maklumat tentang isim. Maknanya isim yang pertama, kita tahu dia ada maklumat mengenai bentuknya. Jadi bentuk ada 2 bentuk. Kalau bentuk makrifah ataupun nakirah. Ingat lagi tak nota semalam? Mari kita revise semula. Okey. Semalam. Jadi bila kita kenal isim, mana kita dah tahu tanda isim tu ada 2. Jadi ada 2 di awal, 2 di akhir. Kalau 2 di awal tu tanda dia ada alif lam dan juga ada harfu jar. Dan kalau di akhir mungkin dia ada tanwin, ataupun dia ada baris kasrah. Tengok kakak Opa dia kata. Okey, jadi itu bila kita dah kenal isim melalui tanda-tandanya, ada lagi 3 maklumat yang kita boleh kenali. Kita nampak tanda dia, iaitu maklumat bentuk isim. Bila tanya tentang bentuk isim, mana ada 2 bentuk. Sama ada dia isim am ataupun isim khas. Maknanya sama ada dia nakirah ataupun dia makrifah. Jadi kalau isim makrifah, isim nakirah, kita boleh tahu melalui tanda tanwin ataupun dia tiada alif lam. Kalau isim makrifah pula, kita tahu melalui tanda alif lam dan juga isim mausul ataupun isim isyarah. Contoh-contoh isim mausul yang selalu kita jumpa yang ni lah. Antaranya, kalau isim isyarah, haza, hazihi, zalika. Kemudian isim istifham, kata tanya macam kaifa, bagaimana. Isim syarat macam ainama, di mana sahaja. Kalau kita belum jumpa tak apa. Tapi kita nanti bila kita baca Quran tu memang kita akan jumpalah. Jadi kita boleh terjemahkan dia. Macam ainama ni contoh, di mana sahaja. Lagi satu yang paling banyak, isim makrifah yang paling banyak dan perlukan kita ni untuk lebih kenal ialah isim dhamir ataupun kata ganti nama. Jadi kata ganti nama ni semalam kita dah tengok. Seterusnya kita pergi kepada isim. Lepas kita tahu isim, maklumat yang kedua iaitu maklumat jantina. Jadi kita semalam separuh jalan je, hari ni kita teruskan. Jantina dan bilangan. Kalau dari segi jantina ada 2 sahaja. Yang ni saya padam dulu sebab saya nakkan ruang ni. Jadi kita dah buat tempat kita, maknanya kita dah fokus malam pada ni. Kita buat yang jantina dan bilangan. Semalam pun yang ni saya dah post, jadi boleh rujuk semula lah. Boleh penuhkan semula nota ni. Baik. Dalam jantina ada 2 je. Kalau jantina isim disebut sebagai, kalau lelaki muzakkar. Muzakkar. Kalau perempuan muannas. Macam itulah muannas. Tak ingat perempuan tu nama dia dalam bahasa Arab tu tak apa. Biarkan dulu. Boleh nampak tu kat situ? Nampak Okey, muzakkar dan muannas. Okey, jadi ada 2 ni je.
Kalau lelaki dengan perempuan. Untuk lelaki biasanya macam kita tak jelas tanda dia sehingga kita lihat tidak ada tanda yang untuk perempuan tu. Biasanya macam itulah. Tanda perempuan apa dia? Kalau untuk perempuan dia ada ta marbutah. Kalau ada ta marbutah biasanya, ni bukan mestinya tapi biasanya. Ada juga ta marbutah tapi dia bukan menunjukkan perempuan. Tapi kebiasaannya kalau ta marbutah ini adalah isim perempuan. Maknanya menunjukkan untuk perempuan. Nak ke situ sikit. Okey. Okey, jadinya cuba kita tengok contoh. Ya, kita tengok contoh dalam nota semalam. Baik. Dalam ni keseluruhan ni cerita pasal muzakkar dan muannas dan serta bilangan. Menunjukkan jantina dan juga bilangan carta ni ataupun jadual ni. Baik. Sekarang ni fokus pada skrin. Tengokkan macam mana saya explain. Bagi yang dah kenal benda ni boleh tengok pula macam mana nak terangkan lah. Jadi kalau kita tengok pada lajur yang kiri sekali ni, maknanya jantina. Ini menunjukkan jantina. Ini untuk kumpulan lelaki jadi warna biru. Selain daripada itu namanya warna, kita lihat dia dalam warna biru. Okey, ni lajur kiri sekali jantina, atas ni lelaki dan yang bawah warna pink ni perempuan. Ya. Okey. Kemudian ke kanan. Kalau kita baca ke kanan, maknanya secara melintang ni ini menunjukkan bilangan. Ini menunjukkan bilangan isim. Jadi dalam bilangan ni dia ada satu, iaitu tunggal. Dia ada tunggal, dia ada juga musanna, duaan dan juga ada banyak, 3+. Okey, ada 3+. Dia kena tutup dah, cikgu dah ada. Masuk-masuk, silakan siapa di pintu. Dah boleh tutup. Okey. Cik Rahimi tutup dah tu. Dengar berdouble-double. Okey. Jadi bilangan 1, kita ada bilangan 1 mufrad, 2 duaan ataupun musanna dan 3+, iaitu banyak. Dalam bahasa Arab disebut sebagai jamak. Okey, kita tengok satu-satu. Muslimun, muslimun. Jangan panjang-panjang kan? Dia muslimun je. Mim dhammah sin sukun mus, lam kasrah li, mim dhammatin mun, muslimun. Jadi terjemahan dia seorang lelaki muslim. Seorang lelaki muslim ataupun seorang lelaki yang menyerah diri. Maksud yang lebih jelas lah. Kemudian kita tengok kalau duaan. Duaan berarti ada, bila ada alif. Mama nak masuk. Ya. Alif, nun, berbaris kasrah di akhir kalimah. Bila ada tanda alif, nun, baris kasrah di akhir kalimah, ni perkataan dasar dia masih sama. Muslim ni masih sama. Tapi ditambah dengan alif, nun, berbaris kasrah. Ini menunjukkan 2. Jadi 2 orang yang menyerah diri. 2 lelaki yang menyerah diri. Sama ada 2 orang menyerah diri ataupun 2 lelaki yang menyerah diri. Kemudian apabila ditambah pula dengan waw, bila kalau kita tengok dia masih lagi perkataan yang sama, muslim. Kemudian ditambah dengan waw, nun berbaris fathah. Ada waw, nun berbaris fathah di akhir kalimah, maknanya dia ni jadi banyak. Okey. Jadi di sini inilah perkataan yang saya nak buat macam ni. Ini maknanya vocabnya, kosakata dia. Jadi di sini perubahan perkataan ni boleh berubah, tapi tanda dia alif nun. Kalau ada alif nun di akhir kalimah, maknanya ni 2. Ni kalau ada waw, nun berbaris fathah di akhir kalimah, maknanya jamak. Kalau jamak macam mana nak terjemahkan? Kita terjemahkan sama ada 1 kita boleh terjemahkan sekalian.
sekalian dot dot dot. Di dot dot yang saya buat tu tadi. Ataupun para. Ataupun orang-orang yang. Orang-orang yang. Lepas tu dot dot dot. Boleh nampak ke? Jelas tak? Macam ni Buat kat atas. Yang utama. Orang-orang yang. Ini dot dot dot. Ini perkataan tu. Muslim ke. Kalau perkataan lain, contoh mukmin. Dia jadi mukminun, satu, seorang yang beriman. Mukminani, dua orang yang beriman. Mukminuna, orang-orang yang beriman. Itu jadi yang kita kata tu, satu kalimah isim dia ada tiga, memberikan tiga maklumat. Maklumat pertama, muslimun, dia lelaki dan juga dia tunggal. Maklumat kedua, dia boleh menunjukkan duaan. Dan dia bentuk dia apa ni? Sekarang ni bentuk dia apa? Semua yang di atas ni bentuk dia apa? Bentuk dia am ke khas? Am. Jadi kalau dia bentuk am, senanglah sebab tak ada alif lam kan, sebab dia ada tanwin. Yang untuk yang tak boleh tanwin ni, kita tengok dia tak ada alif lam. Itu kita dah tahu bentuk dia. Kemudian kita tahu jantina dia, sebab dia duduk dalam kumpulan yang biru ni, maknanya kita tahu dia ni lelaki. Kalau dia banyak, kalau dia duaan, ada alif nun berbaris kasrah. Kalau dia menunjukkan banyak, waw nun berbaris fathah. Okay, selain daripada itu, boleh juga duaan ditanda dengan ya nun berbaris kasrah. Duaan menunjukkan dua. Bahasa kita kena letak dua, macam contoh macam bahasa kita ni, kalau kita kata dua buah kitab, dua orang yang menyerah diri. Tapi di bahasa Arab dia tak ada perkataan macam dua apa dalam bahasa Arab? Siapa tahu? Ithnan. Okey, ithnan dalam bahasa Arab dua ithnan, kan? Ithnan. Dia tak cakap ithnan muslim. Salah, cakap macam tu salah. Jadi yang betulnya muslimai ni dia tambahkan ya nun berbaris kasrah ataupun alif nun berbaris kasrah. Itu menunjukkan dua. Kalau kita tulis ithnan muslim, salah. Jadi dia salah dari segi tata bahasa Arab. Dalam Quran pun kita tak jumpa macam tu. Kita akan jumpa ada tambahan alif nun. Macam Bahrain. Jadi dua lautan. Okey. Kalau ini menunjukkan dua, ya yang perhatikan. Nun ni baris kasrah. Manakala yang untuk jamak nun tu baris fathah. Ya nun berbaris fathah. Gitu je. Faham yang tu? InsyaAllah. Mudah sikit. Ada nampak conteng tu kan? Boleh padam? Boleh kot. Sekejap. Okey. Baik. Seterusnya, contoh kita tengok perkataan yang macam ni. Zaujun. Zaujun, satu pasangan. Pasangan lelaki. Satu pasangan lelaki. Zaujani, sebab ada alif nun berbaris kasrah. Dua pasangan lelaki. Semalam saya cakap apa? Selain daripada pasangan lelaki, boleh juga kita kata suami. Suami kan maksud dia. Zaujani, dua suami. Sebab ada dua. Azwaj, tetapi perkataan ini setengah-setengah perkataan apabila dia tak boleh jadi macam perkataan yang jamak ni. Ni jamak ni nama dia apa? Jamak muzakkar salim. Bagi siapa yang dah pernah dengar belajar, ini nama dia jamak muzakkar salim untuk lelaki. Maknanya bila kata salim tu dia ada formula, dia selamat, dia keadaan dia mesti macam tu. Dia dah confirm. Salim, salim dia confirm. Inilah tanda untuk jamak muzakkar salim. Okey, ini tanda untuk jamak muzakkar salim. Jadi dia dah ada cara, tapi setengah perkataan dia tak boleh jadi jamak muzakkar salim. Dia kena jadi jamak taksir.
Bila dia jadi jamak taksir, macam yang di bawah ni, jamak taksir dia jadi azwajun. Asalnya tadi dia lelaki. Bila duaan pun dia jadi lelaki. Tetapi bila dia jadi jamak taksir, dia akan jadi perempuan. Maknanya dia punya jantina tu jadi perempuan. Jadi maksudnya ialah pasangan-pasangan. Kalau macam ni, macam mana kita nak terjemah? Kita gandakan. Sama ada kita gandakan, kita jadikan 2 ataupun kita tambah beberapa pun boleh juga. Beberapa suami pasangan. Macam itulah, menunjukkan banyak, nak menunjukkan banyak. Tapi biasanya kalau jamak taksir ni kita gandakan je. Gandakan tu maknanya doublekan lah. Kalau buku jadi buku-buku. Okey, contoh. Saya tambah satu perkataan lain di sini ya. Saya gunakan warna merah. Nak bagi jelas tu. Contoh perkataan kitabun. Semua nakirah, kita gunakan nakirah dulu, kitabun. Kalau dia jadi 2 kitab macam mana? Kitabani. Atau kitabaini. Kitabaini. Boleh follow tak setakat ni? Kitabaini. Jadi kalau jamak, dia akan jadi kutubun. Kutubun qayyimah, menunjukkan banyak. Jadi kita terjemah, kalau kitabun, sebuah kitab. Kitabani atau kitabaini, kita kata 2 buah kitab. Bahasa kita, kutubun kita nak cakap apa? Kitab-kitab. Kan? Jadi kitab-kitab lah. Itunya satu soalan. Boleh. Kita punya objektif ialah untuk mengenal kalimah dan terjemah. Betul. Okey. So dalam Muzakkar Salim, kita boleh tengok dia punya apa? Dia punya pattern kita boleh Ya. kita boleh ada apa ni, boleh identify. Identify. Boleh kenal pasti. Boleh kenal. Tapi kalau jamak taksir macam kita nak kenal. Tak ada formula. Tak ada pattern. Memang dia tak ada pattern. So macam mana kita kenal? Jadi kita nak kenal dengan melalui kita biasakan. Oh, kena biasakan. Lepas tu kita tengok kamus. Kena Satu biasakan lagi lah. kita kena tengok kamus dan kita kena biasakan. Sebab apa? Kita dalam Quran ni perkataan tu berulang. Perkataan tu sikit. Okey, jadi contohnya. Tapi kalau kita ada Musa Bayina senang lah. Kalau Musa Mubayyinah tu senanglah. Dah ada lah contoh dia. Kita terjemahkan, kita akan gandakan. Cerita dia kita gandakan. Dari situ, macam contoh perkataan, banyak perkataan yang menunjukkan jamak taksir. Perkataan ni maknanya dalam Quran selalu kita jumpa. Contoh, kita tengok bilangan. Okay, kalau dari segi bilangan tadi, okay, saya rumuskan semula. Dari segi bilangan, kita bawa dia ke bawah ya. Bilangan ni dia boleh terbagi kepada 3 kumpulan lah. Satu, yang pertama, dia jadi kumpulan dia mufrad. Mufrad ni maknanya dia 1. Kemudian boleh jadi musanna. Musanna ni 2. Dan yang ketiga boleh jadi jamak. Ada tanda untuk jamak. Jamak ni pula terbahagi lagi kepada 3. 1, jamak muzakkar salim. Macam tadilah. Muzakkar salim. Kedua, jamak muannas salim. Kita belum go through lagi. Dan yang ketiga, jamak taksir. Okay, tadi soalan Cik Saziman mengenai jamak taksir. Jamak taksir ni jantina dia perempuan. Asal jamak taksir dia jantina dia perempuan. Sebab itu dia masuk dalam kumpulan yang pink tadi. Jamak taksir kita kena rujuk kamus dan dia adalah warna pink. Jadi warna pink maknanya dia perempuan. Baik ya. Okay, jadi kat sini jamak taksir saya nak ceritakan perkataan. Daripada jamak taksir ni, okey, contoh perkataan ni kalau dia mufrad, perkataannya contohnya qalbun. Ini perkataan dah biasa. Perkataan ni kita guna dalam bahasa kita pun kita guna. Kalau musanna, daripada perkataan qalb tadi kita tambah alif nun. Perasan? Kita tambah
qalbani. Jadi alif nun tu adalah tambahan dia. Tiada tambahan, maknanya kita boleh tahu dia tu mufrad. Kalau dia jadi jamak taksir, dia akan jadi apa? Ini musanna. Nak tunjukkan dia musanna. Kalau jamak taksir, dia akan jadi, selalu kita jumpa perkataan ni. Qulubun. Dulu. Qulubun. Tak kisahlah, kadang ada juga baris quluban. Tapi ni kita ambil yang default. Kita ambil yang default, qulubun. Dia tak ada formula. Saya tak boleh nak pandai-pandai tambah lah kat situ. Tak boleh. Macam itulah maknanya. Okey, perkataan apa lagi? Contoh, ini contoh Ini contoh, satu perkataan qalb. Contoh kedua, perkataan nafsun. Nafsun, diri ataupun jiwa. Kalau dua, dia akan jadi nafsani. Nafsani ataupun nafsaini. Boleh dua lah. Apa saya buat ni? Silap. Teacher, bila teacher cakap default, maknanya asal lah. Asal lah. Asal kalimah tu. Asal kalimah tu punya baris tu. Dhammah tu. Okey, nafsani ataupun nafsaini. Kalau dia jadi jamak taksir, dia akan jadi anfus. Selalu kan? Anfusun. Macam itulah. Banyak perkataan lain. Macam tadi kita dah jumpa zaujun, zaujani, anfusun. Ni memang jamak taksir. Ni confirm jamak taksir. Yang ni semua di sini dia jadi jamak taksir. Kalau dia banyak je jadi jamak taksir. Satu lagi perkataan nahar. Macam sungai. Bila jadi banyak je dalam Quran selalu kita jumpa apa? Anhar. Tu lain pula bentuk dia. Kan? Macam tadi kitab. Okey, kita masukkan juga contoh tu. Perkataan ni banyak dalam Quran. Kitabun. Dia akan jadi, saya ambil yang kedua pula. Kitabaini. Kitabaini. Okey, terlupa nak bagi warna merah. Kita merahkan dulu. Nak menunjukkan, ini dia menunjukkan dia ni dua. Kitabaini. Kitabaini, kalau dia jamak taksir, kutubun. Macam itulah. Yang penting yang ada bagi contoh sungai. sungai. Berapa banyak Quran ke tu? Nahrun. Tapi kita selalu jumpa dalam Quran dia dalam bentuk jamak taksir. Nahrun. Okey, nahrun. Jadi kalau ni nahrani ataupun nahraini. Jarang jumpa. Saya kalau boleh cuba tengok dalam surah apa? Surah Ar-Rahman. Banyak tentang duaan kan? Macam tu. Jadi dia punya jamak taksir je anhar. Anhar. Jadi memang dia tak ada formula. Maknanya kita kena biasakan. Yang bagusnya, senangnya ialah Quran ni dia tak berubah. Jadi apa yang kita perhatikan ialah tanda-tanda kepada kita kena perhatikan tanda apabila dia jadi duaan, apabila dia jadi jamak muzakkar salim. Baik, saya akan pindahkan dia sikit ke bawah sebab saya nak tunjukkan tanda tu ya. Alamak, tak boleh pula. Sana. Bismillah. Okey, saya nak pergi ke bawahkan dia so that kita boleh fokus on the tanda mana yang boleh ada tanda. Okey, mufrad biasanya pun tak ada tanda. Jamak taksir pun biasa tak ada tanda. Tapi kalau musanna, tanda dia apa? Okey, katakan ini kalimah tu. Kalimahnya, lepas tu tanda dia ialah alif, nun, baris kasrah. Ataupun ya nun. Ya nun berbaris kasrah. Ya nun berbaris kasrah. Itu untuk musanna. Kalau jamak muzakkar salim biasanya ada Waw nun. waw nun. Di atas. Waw nun baris fathah. Ataupun jadi dua. Ataupun Ya nun baris atas. ya nun baris Atas. fathah. Kalau muannas salim
Apa senang je. Saya terus pergi Mu'annas Salim. Pasal apa kita dah sedang buat ni kan? Boleh follow ke online hari ni, online diam je. Kawan-kawan online diam je. Tengah menghayati saya harap. Kalau ni dia ada alif ta. Alif ta. Oh, ada tak? Alif ta je. Jamak taksir dia ada. Jamak taksir ni kita tengok bawah, contoh di bawah. Jamak taksir semua tunjuk contoh bawah ni. Ni tanda. Okey, kita balik semula kepada kita punya ni. Okey, contohnya kat sini untuk perempuan. Biasanya untuk perempuan ada ta marbutah di akhir. Sebut sama saya walaupun tak buka mic, sebut sama saya. Jadi kat sini muslimatun, dia bila ada alif nun berbaris kasrah di akhir kalimah dia jadi muslimatani. Untuk menunjukkan jamak muzakkar salim, jamak muzakkar salim dia akan jadi ini jamak muannas sorry. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim, tanda dia apa? Ini yang kata tadi alif ta di akhir kalimah. Walaupun alif tu alif kecil. Alif saghairah masih lagi dikira alif. Jadi muslimatun. Muslimataini, muslimatin. Muslimatin, dua-dua. Tak pernah kita jumpa dalam Quran dia tak akan jadi muslimatan. Tak ada Tak ada dalam Quran. Untuk jamak muannas salim ni tak ada macam tu. Tapi kalau perempuan, jamak taksir dia kongsi, dia sama dengan kalau tadi dalam table yang atas ni lelaki, dia tetap jamak taksir ni perempuan. Tak kira lah asal dia tadi lelaki ke, asal dia perempuan ke, bila dia jadi dia jamak taksir, yang tak ada formula tu dia akan jadi perempuan. Jadi kalau perempuan kenapa? Nanti kita kena guna, bila kita belajar fi'il baru kita nampak signifikan dia. Ya? Okey. Jadi kita cuba latihan ni. Kalau kita buat latihan mungkin kita boleh clear lah. Teacher tu. Boleh. Silakan. Kalau apa ni? Musana Dua. laki dan perempuan tak ada beza? Tak ada. Oh, tak ada beza. Ada pada perkataan tu sendiri. Katakan perkataan tu ada ta marbutah. Jadi ta marbutah tu Itu betul. kita tambah je lah. Ada ta. Ada ta, Ada ta. ada jadi nun tu. Tambah nun. Tapi bila kita tulisan tu, kan tulisan tu sebenarnya dia masih yang ni muslimah tapi tambah alif nun. Jadi Ada bila beza tak? sambung, bukalah. Ta yang tersimpul tu buka. Sambung. Ada beza lah kalau lelaki dua tak ada ta tu. Bezalah. Itu beza lah. Ada Bezalah. lah. Beza Ada dia. Jadi bila kata terjemahan, kalau seorang, maknanya kita tahu maklumat tu dia adalah seorang, maka kita mesti terjemah dia satulah ataupun seorang. Kalau dia perempuan, kita terjemah, kita kena letak yang perempuan tu. Kecuali benda-benda yang dalam bahasa kita ni sebenarnya tak ada jantina. Jantina tu hanya terpakai kepada bahasa Arab tu sendiri. Bahasa kita macam meja contohnya. Ada lelaki perempuan ke? Tak ada. Tapi bahasa Arab tu dia kadang-kadang dia ada macam tu. Contoh baca kalau bumi. Bumi tak ada ta marbutah tapi dia perempuan. Isim tu isim perempuan. Okey, contoh. Jantina ni contoh yang tak ada ta marbutah pun. Tapi dia ni isim perempuan. Contohnya apa? Al-ardi ataupun ardi je lah. Al-ardi. Al-ardi. Ini bumi. Dia tetap perempuan. Walaupun tak ada ta marbutah. Tak pernah jumpa ardatun. Ada? Mungkin ada, saya tak tahulah. Tapi macam English yang tu. Jadi dia kena gunakan yang sesuai. Kalau guna pronoun, mesti guna pronoun untuk perempuan. Itu je dia punya masalah dia kat situ. Sebab itu kalau terjemahan macam semalam, kita tunjuk pasal Baqarah tu. Kalau bahasa kita, bila kita nak refer, dia jadinya sama je. Dia, lelaki, perempuan, kita guna dia. Tapi bahasa Arab dia ada, ini dia lelaki, ini dia perempuan. Jadi apa benda perbezaan tu? Sangat haluslah, sangat tepatlah sebenarnya. Okey, kita tengok balik semula. Kita cuba buat latihan. Kalau kita cuba boleh buat latihan ni, insya-Allah maknanya ini je yang kita perlu tahu. Kita kenal, kita boleh terjemah.
Semalam kita dah cuba, belum kan? Kelas ni belum. Perhatikan contoh pada baris pertama sebagai contoh latihan. Tandakan jawapan yang betul. Apa yang kita nak tandakan? Okey, yang saya kata tu. Bila kita dah kenal isim, ini kita kenal ni sebagai isim. Sebab apa kita kata dia isim? Sebab apa dia Aisyah yang menunjukkan dia isim perkataan ni? Ada alif lam, betul, ada alif lam. So kita dah tahu dia isim. Sekarang kita boleh tengok pula apa bentuk isim ni? Bentuk ke khas? Khas. Kita buat satu-satu. Jantina dia lelaki ke perempuan? Perempuan. Mungkin sebab ada tamar buta, bolehlah. Bilangan 3. Apa sebab? Sebab dia ni jamak taksir. Sebab dia jamak taksir. Ada perkataan yang kita, ya ke teacher ni? Tapi sebab dalam Quran dia memang malaikat ni jamak taksir. Kita kena biasa. Jadi kalau dia jamak, okey, sekarang bentuk dia khas, jantinanya perempuan. Kadang-kadang perempuan ni tak perlu sebut pun. Ada kala kalau bilangan dia lebih banyak, macam mana kita nak terjemah? Kalau jamak taksir macam mana nak terjemah? Kita kena buat apa? Gandakan. Kita gandakan. Kita tak boleh letak para ataupun kita gandakan. Malaikat. Kita tengok, kita gandakan. Jadi kita kata terjemahan dia para malaikat atau malaikat-malaikat. Macam itulah. Lepas tu ada bentuk dia makrifah pula. Biasanya kita boleh kata malaikat-malaikat itu. Para malaikat itu. Okey. Marrotani. Okey, perhatikan apa yang ditambah. Jadi kat sini sebenarnya kita nampak ada 2 ni sebab ada alif nun baris kasrah di akhir kalimah. Jadi bentuk dia apa? Kita bolehlah tanya, kita bolehlah try buat. Bentuk dia apa? Makrifah ke nakirah? Ada alif lam tak? Jadi dia adalah jantinanya. Sebab apa perempuan? Sebab ta ni. Sebenarnya dia ta marbutah. Dan bila tambah dengan alif nun, dia jadilah perempuan lah. Kita tahulah yang asal ni perempuan. Yang saya kata dot-dot tadi tu. Jantinanya perempuan. Jadi tangannya? 2. Ahsan tu. Macam itulah. Jadi kita tahu dia. Ini kita tengok contoh dulu. Al-mu'minuna. Bentuknya am ataupun khas? Khas. Okey, sebab dia ada alif lam. Jadi kita pun tandalah khas. Jantina dia apa? Lelaki. Sebab apa tadi? Sebab ada waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Jadi kita pun nampak, oh ni lelaki. Ini jamak muzakkar salim. Ingat tak ingat? Tak ingat. Jamak apa teacher? Jamak. Tak sebut salah terbalik. Don't worry. Bila kita nampak tu, kita faham tu cukup. Faham konsep, boleh terjemah. Bilangan berapa? 3 dan lebih. Maknanya 3 plus lah, kira jamak lah. Jadi kita tahu ni jamak muzakkar salim khas. Jadi terjemahan dia? Terjemahan dia apa? Yang paling senang lah. Orang lelaki yang beriman. Orang yang beriman. Kalau kita tak tahu lelaki ke perempuan pun at this point tak apa. Biasanya bila Allah nak maksudkan semua dalam Quran, nak maksudkan lelaki dan perempuan, maknanya dia akan gunakan yang muzakkar lah. Itu maknanya merangkumi umum lelaki dan perempuan. Orang-orang yang beriman. Kita cakap ni pun boleh. Melainkan bila kita jumpa al-mu'minuna wal-mu'minat. Betul baru kita kata lelaki-lelaki yang beriman, wanita-wanita yang beriman. Baru kita buat macam itulah. Tapi kalau kita nampak dia in isolation satu, ni pun cukup. Maknanya kita terus terjemah orang-orang yang ataupun sekalian yang. Bila ada waw nun berbaris fathah di akhirnya. Maknanya orang-orang yang beriman tu termasuklah lelaki yang beriman, perempuan yang beriman. Al-fasiqina. Jadi ada alif lam, maka dia khas. Lelaki, jantina lelaki. Sebab ni ya nun berbaris fathah. Bilangan pun sebab banyak tu. Banyaklah. Jadi terjemahan dia
Orang-orang yang Orang yang fasik. Betul. Kalau kita tak tahu lagi tahu, masuk fasikin ni tak nampak. Kita pisahkan. Bila kita pisahkan tu insya-Allah kita boleh tahu. Perkataan ni selalu guna kan? Selalu tak guna. Terjemahan yang ni kita ambil terjemahan lafziah sahaja, terjemahan yang surface lah. Tapi maksud fasik tu tak bolehlah kita tahu daripada satu perkataan ni. Kita kena baca lagi. Kalau kita tak boleh nak terjemahkan mana tafsir tu dah perkara yang lain. Baik, kita cuba buat al-khasiruna. Tengok skrin. Kita buat al-khasiruna. Jadi kita tandakan. Tinggal tanda je. Tak payah tulis apa sangat kecuali terjemahan. Boleh tulis dalam bahasa Melayu of course. Bentuk dia am ke has? Has. Sebab ada alif lam. Yes. Jantina? Lelaki. Bilangan? Banyak, ramai, jamak. Jadi terjemahan dia, saya nak dengar yang formula tu je. Tak apa, tak tahu vocab. Maknanya vocab tu yang 3 ni, yang tengah. Nura kata orang-orang yang rugi, betul. Dia punya formula pun betul. Dan jawapan yang tengah tu pun betul. Itu orang-orang yang rugi. Alhamdulillah. Ad-dalalata. Has, Has. Jantina? perempuan. Anas. Bilangan? 1. Terjemahan? Kesesatan. Kesesatan itu. Bolehlah itu tambah. Sebab dia 1. Satulah. Tak ada nilai, tak ada benda, tak ada formula lain. Saya pun nak kata dia selalu jumpa dalam bentuk ni kan. Maknanya kita nak kata jamak taksir pun kita tak nampak lagi, tak tahu lagi. Dalalah, dalalah. Kullu bid'atin dalalah. Selalu dengar perkataan ni. Tak apalah, kesesatan itu. Dia bukan alif ta. Kalau dia perempuan, sepatutnya biasanya dia akan jadi alif ta kan di akhir kalimah. Tapi ni sekarang bukan alif ta. Okey? Baik. Zulumatun. Jantina? Perempuan. Perempuan. Jamak. 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 Jadi kalau jamak kita terjemah macam mana? Kalau jamak nak terjemah Melayu. Perkataan tertahu kita gandakan perkataan ni. Perkataan ni apa? Kegelapan. Jadi kita gandakan perkataan kegelapan. Kegelapan. Dia jadi kegelapan. Dalam Quran, untuk pengetahuan semua, kegelapan ni sentiasa dalam jamak. Tak ada kegelapan dalam singular, dalam bentuk mufrad. Tapi kalau dari segi bahasa kita, mana boleh kira? Bila kita boleh kira beberapa kegelapan. Macam nak kira? Itu the beauty of Arabic tu. Allah kata dia boleh kira, Allah boleh kira, kita yang tak tahu mengiranya. Dari segi konsep, kegelapan tu apa? Tapi Allah nak ceritakan kegelapan tu berlapis-lapis. Macam banyak jenis. Dia masuk dalam yang kategori tak boleh dikira, tapi kita kena, untuk terjemahan, kita kena gandakan. Menunjukkan dia ni banyak. Untuk menunjukkan dia banyak. Kita tak nak tambah perkataan banyak tu. Okey, seterusnya haulaini. Okey, kita tengok. Okey, betul. Jantina? Lelaki. Bilangan? 2. Apa? Okey, maksudnya 2 apa? 2 apa? Kalau kita tak tahu. Tak tahulah ni. Kita penggal dulu, kita tengok 2 haul. 2 haul terus tahu. Sebut 2 haul terus tahu. Apa dia? Kalau kita angkat zakat tu kan? Zakat. Yeah. 2 cycle ke, 2 tempoh ke, 2 tahun. Biasanya tahun lah kita faham. 2 tahun. Kalau tak tahu, guna je dulu bahasa Arab tu. 2 haul. Tapi kita tahu dia menunjukkan 2. 2 apa? Ni kita boleh tengok maksudlah. Okey. Buat masa ni teacher ada, teacher bagi tahulah. Maradan. Lelaki. 1. Jamak. Suatu
Jadi kalau satu, senanglah terjemahan dia. Suatu, Satu kalau penyakit. dia suatu penyakit kerana dia nakirah. Suatu penyakit. Alimun. Dia sebab dia tanda. Dia lah. Lelaki. Lelaki. Bilangan. Satu. Satu. Okey. Lagi satu kan, kalau benda tu, kalau kita tak tahu lelaki perempuan dia, ada kalanya dia tidak mencacatkan maksud. Dalam bahasa kita tu dia tidak mengubah maksud, tak apalah. Maksudnya contoh benda ni, alimun ni, perkataan apa? Pedih. Maksud dia apa? Pedih. Azabun alimun. Lelaki ke perempuan ke, cerita pasal azab. Azab yang pedih. Jadi contohnya, tak apalah kalau maksudnya kita jangan stres lah, kita tak boleh kenal lelaki ke perempuan. Ada setengah-setengah perkataan dia memang macam itulah. Okey, unsayaini. Has. Lelaki. Unsayain lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki. Ini sebenarnya perempuan. Ada setengah perkataan memang maksud dia tu perempuan, kata dasar dia tu pun perempuan. Ini sebab maksud dia anak perempuan. Unsa. Sebahagian perkataan apabila dia berakhir, kata dasar dia kan. Unsa ni, unsa. Dia berakhir dengan dipanggil alif maksurah ni. Biasanya dia perempuan. Contoh macam halwa, salwa. Perkataan macam ni. Manna wassalwa. Ni semua bila ada je alif maksurah, kebanyakannya perempuan juga. Tapi tak begitu pula dengan nama Nabi Musa. Nama Nabi Musa ada juga alif maksurah kan? Tapi nama Nabi Musa nama lelaki kan nama perempuan? Nama lelaki. Dia macam itulah. Bukan semuanya tak ada ta marbutah tu lelaki. Jadi ini salah satu contoh. Unsa maksudnya anak perempuan. Jadi kalau ada ni berapa? Dua. Terjemahan dia? Dua anak perempuan. Mujahadah kita hari ni nak melawan ngantuk. May Allah make it easy. Betul, saya pun tak terkecuali bulan puasa. Biasalah. Jannatin. Bagus. Jannah Perempuan. bilangan 3. Jamak. Terjemahan Jannah. Syurga. jannah. Buat masa ni saya tak tahu jannah tu apa. Syurga. Boleh lah. Syurga betul. Syurga. Beberapa syurga pun boleh. Okey, kita buat yang ni pula. Bawah ni samaratin. Has. Has Sama. No, Dan perempuan. Perempuan. Salah, teacher. Satu. Perempuan satu. Jadi kita terjemahkan sejenis Buah. Sejenis buah. dia buah tu ada bahasa kita tak ada. Jadi kita terjemah biasa je lah. Tak payahlah cakap sejenis buah perempuan. Tak boleh. Khalifatan. Perempuan. Tapi ni lelaki boleh, perempuan boleh. Pengganti kalau maksud dia pengganti. Tapi dari segi bahasa yang kita nampak tadi, kita punya belajar tu, formula kita ta tu perempuan. Tapi sebenarnya perkataan ni kalau ikut ayat tu lelaki lah, pengganti. Kalau nak cakap macam ni pun boleh. Saya benda kita tak boleh rigid sangat, kita kena tengok dalam konteks. Tapi in this case kalau kita kata berdasarkan apa yang kita belajar, kita kata perempuan, boleh lah. Tidaklah salah. Okey, kalau berdasarkan pengetahuan kita, ada yang lebih tinggi lagi, kita dah tahu ini lelaki. Lelaki lah. Kita katalah lelaki sebab dia dalam Quran maksud dia memang Nabi Adam. Contohnya ketika tu cerita pasal Nabi Adam. Boleh lah. Okey, bilangan 1. Baik, kita terjemahkan. Seorang pengganti atau seorang khalifah pun boleh.
seorang pengganti. Atau okey, kemudian al-muflihuna Has. 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 Laki. Lelaki. laki. Lelaki. Waw nun. 3 plus. Jamak. Jamak. Jadi terjemahan dia orang Orang-orang yang berjaya. beroleh kejayaan. Orang boleh kejayaan. As-salihatu. Has. 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 Ya. Nah, Perempuan. 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 Bilangan. Jamak. Ramai. Jamak. Jadi 3 terjemahan plus. So, ni perempuan soleha. Orang dia juga perempuan wanita yang Soleha. oleh soleh. Kalau nak kata salihah pun boleh. Ataupun ada juga maksud dia kebaikan-kebaikan. Wa amilus salihat. Jadi kebaikan-kebaikan. Dia tengok pada konteks. Tapi dua-dua ni boleh. Kalau kebaikan-kebaikan pun dia tetap jelas muannas muannas salim. Kerana tanda ni tadi alif dan ta. Okey, seterusnya imra'atani. Bentuknya bagus. Dalam jawapan ni pun menjawab. Jadi saya ambil je jawapan yang jelas ya. Jantina Perempuan. perempuan. Dua. Dua. Mahan Dua orang perempuan. imra'ah. Perempuan ataupun Dua orang perempuan. dua orang perempuan. Dua orang isteri boleh, perempuan pun boleh. Perempuan lah. Al-muhsanati. Has. Has. Ah. Jantina Perempuan. Perempuan. Jamak. Plus jamak. Jadi terjemahan dia al-muhsanat Sangat. Orang. orang-orang yang Muhsin. Yang baik. orang-orang yang solat Baik. Yang baik. baik. Dia susah Sis- sikit cakap. Chastity. Banyak tinggilah maksud muhsanat ni satu kebaikan yang tinggilah orang-orang yang sangat baik. Macam tu dia ada superlatif punya maksud ni. Ada maksud yang besar. Orang-orang yang baik. Tapi buat masa ni kalau kita tak tahu tak apa, kita biar aja dulu. Orang-orang muhsan. Dia bukan sin dia bukan sin. Kalau sin tu ada maksud berkorban ni muhsanat. Boleh tengok dalam Quran nanti. Jadi Syahrain seterusnya Syahrain Jantina Lelaki. 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 bilangan Dua. Dua. ni maksud dia apa? Syahrul Ramadana Dua Bulan. 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 Dua bulan. 2 bulan. Ada tak orang nama Syahrin? Ada kan? Ya. Kawan. 2 bulan ni bukan bulan yang fizikal tu. Dia maksud dia 2 tempoh, dua cycle ataupun 2 bulan, kiraan bulan. Bukan macam qamar, tu qamar. Bulan. Sadiqina. Jantina? Lelaki. Bilangan? 3. Jamak. Satu. Jamak. Yanun baris fathah. Jamak. Kalau 2 tu yanun berbaris. Alif nun. Oh. Di bawah. Orang yang benar. Orang bercakap benar. Apa dia? Orang-orang yang benar. Benar. Orang-orang yang benar. Okey. Jadi kita bolehlah cuba kita tengok, kita cuba terjemahkan sikit-sikit. Contoh kita buka dalam mushaf latihan ni. Kita tengok perkataan yang kita boleh kita tahu. Contoh kat sini mungkin tak banyak. Okey, cuba cari dalam ayat 8. Yang warna hitam je. Ataupun kita tengok Fatihah dululah. Saya sukalah nak tengok Fatihah dulu. Sekurang-kurangnya kita keluar daripada intensif Ramadan ni dalam keadaan kita dah tahu dah.
Fatihah. Sekurang-kurangnya Fatihah. Okey, jadi satu-satu perkataan yang kita boleh tengokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi isim ni Ya. bentuk dia apa? Dengan. Ya. Ismi bentuk dia, Dengan. Isim majrur. isim dia, okey, isim dia majrur. Amboi, belum belajar lagi tu. Sebut. Betul lah majrur sebab ada huruf jar. Ismi ni mufrad, bentuk dia maksud saya makrifah ke nakirah? Bentuk makrifah ke nakirah? Kita Nakirah. pada isim cacat. Ya, Jadi dia makrifah frasa. dia frasa. Jadi dia bersandar makrifah. Kalau tidak dia cacat. Cacat dia tak boleh diri sendiri. Jadi kita tengok selepas dia. Jadi bentuk dia Ismillah. Maknanya dia ni adalah makrifah. Mufrad ke baris bawah tak menunjukkan dia cacat, dia menunjukkan dia isim. Tapi dia tak ada alif lam, tak ada juga tanwin, tu yang kata cacat tu. Jadi dia bila dia tak ada tanwin ataupun dia tak ada alif lam, maknanya dia perlukan isim yang sempurna. Dia macam cara dia gitulah. Ya, kita kenal. Jadi dia ni sebenarnya merujuk pada satu kalimah ataupun dia rujukan dia satu. Kalimah tu ada dua. Jadi kalimah ni bersandar. Nama dengan nama. Jadi kat sini nama Allah. Bila kata nama bagi Allah, mufrad dia punya jantina apa? Jantina. Boleh tentukan nama dia lelaki lah kan, muzakkar lah kan? Lelaki. Lelaki. Okey, jumlah dia Satu. satu. Ni disebut sebagai, juga disebut macam ni dipanggil sebagai mufrad mudhaf. Ni disebut juga sebagai mufrad mudhaf. Tak apalah kalau tak tahu. Walaupun dia tulis macam ni, bila kata mufrad tu kan satu. Mufrad kan satu. Jadi bila disebut mufrad mudhaf ni, dia satu tetapi dia merangkumi benda yang banyak. Maksudnya macam kita gunakan perkataan tiap-tiap. Kita gunakan each, every. Sebab itu lafaz bismillah ni sangat power. Lafaz bismillah ni satu bismillah, satu lafaz yang sebenarnya doa. Tapi kita yang tak perasan lah. Mungkin sebab kita tengok macam tak sempurna. Sebab kalau kita terjemah dengan nama bagi Allah. Apa yang dengan tu? Apa yang dengan? Jadi sebut nama Allah, sebenarnya Allah maksudkan ini semua nama bagi Allah. Kesemua nama bagi Allah. Macam yang disebut dalam surah 7 ayat 180. Ni saya selitkan sikit boleh? Tadabbur sikit aja tentang ayat macam lafaz bismillah ni. Apa yang dimaksudkan dengan satu tapi dia merujuk kepada semua. Allah suruh kita berdoa dengan menggunakan nama-nama dia. Tapi kita ni lemah. Kita macam memang tak boleh kalau kata nak buat kita nak ingat semua nama Allah tu. Jadi Allah mudahkan untuk kita semua nama Allah tu dirangkumkan dalam lafaz bismillah tu. Dalam ayat ni Allah kata, cuba kita tengok terjemahan yang kita boleh buat kita tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil Asmaul husna. fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi Asma. sayujzauna ma kanu ya'malun. Jadi Allah kata wa apa dia? Wa, cuba terjemahkan. Dan li bagi Allahi Allah al-asmaul husna. Al-asma nama-nama. taksir kepada isim. Jamak taksir kepada perkataan ismu. Nama-nama. Nama-nama al-husna yang baik. Fa maka ud'u berdoa. Panggillah oleh kamu, serulah oleh kamu hu akannya bi ha dengan nama-nama. Dengan nama-namanya. Mana ha ni merujuk semula kepada jamak taksir ni dengan nama-namanya.
Wa hu mana ni? Hu. Hu merujuk kepada Allah. Hu merujuk kepada Allah. Maka serulah oleh kamu akannya, akan Allah dengannya, dengan menggunakan menerusi nama-namanya. Ini nama Allah ada 99. Kita ni tak mampu nak ingat 99. Tak ada je lagu tu dah tak ingat dah. Lagu Asmaul Husna, nasyid, betul? Kalau nasyid ada boleh. Tapi nasyid pun salah sebut. Betul tak? Jadi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang tu mudahkan kat kita. Serulah nama Allah menerusi lafaz basmalah tu. Kat situ terhimpun ke semua nama-nama Allah yang baik. Serulah oleh kamu akannya dengan nama-namanya. Dan wazaru, tinggalkanlah olehmu akan orang-orang yang allazina, dah belajar dah? Allazina, orang-orang yang yulhiduna, mereka menyeleweng ataupun mereka menyalahertikan pada Nama-nama. asma'i Nama-nama. nama-nama baginya. Sa kelak yujzauna, mereka dibalas akan apa yang adalah mereka kerjakan. Lakukan. Bismillah tu satu je, tapi dia merangkumi ke semua nama Allah. Jadi kalau kita berdoa dengan nama Allah, maknanya kita sebut je bismillah. Kita sebut bismillah tu, maknanya kita dah ada niat dalam hati kita, aku nak buat ni dengan bismillah. Maknanya aku memulakan pekerjaanku dengan menyebut nama Allah, dengan meminta pertolongan menerusi ke semua nama bagi Allah. Macam itulah. Senang. Nak berpotong, nak start kelas, bismillah. Nak angkat baju, bismillah. Nak buat sesuatu, buka pintu, bismillah. Pendek je. Sebab bergantung kepada ni. Niat tu benda dalam hati kan? Betul? Niat benda dalam hati kan? Niat tu amalan yang kita tak perlu lafazkan. Niat tu dalam hati. Jadi nak wuduk, bismillah. Dah sempurna dah. Maknanya dengan nama Allah kita minta tolong melalui wuduk tu. Tu tambah sikit lah hari ni. Okey, jelas tak? 7:180. Tu surah Al-A'raf ayat 180. Surah 7 ayat 180. Nama Allah, Allah suruh. Jadi dia tahu kita belum sampai lagi. Kita tak kenal lagi nama-nama yang lain tu. Dengan bismillah ni pun dah cukup dah. Bismillah. Mulakan makan pun bismillah. Dah tahu dah kalau dah makanan tu dah pegang je kat sini nak buka puasa. Nak buka puasa dah pegang je kurma. Nak makan. Bismillah. Pendek je. Tak payah baca doa apa panjang. Lepas makan, lepas minum, lepas makan baru baca doa buka puasa. Kan? Kita selalu baca doa buka puasa bila? Sebelum kita makan. Tapi sebenarnya doa buka puasa selepas kita buka puasa. Zahaba zama'u wa batalatil uruq wa thabatal ajru insya-Allah. Senangnya nak makan, yang senang Allah bagi mudah sangat. Bismillah. Cukup. Bismillah. Yang lain tu niat. Bentang je sejadah, dah tahu nak solat dah. Bismillah. Terus solat. Kan? Baik. Kita balik semula kepada ni. Jadi nanti kita akan sambung lagi sikit tentang pelajaran kita ni pada frasa nama dan frasa sifat. Ni dah tak susah sangat, frasa nama kita dah buat. Dan ni kita akan tambah lagi sikit dengan frasa sifat. Okey, jadi cuma perhatikan dalam mushaf latihan. Okey, contoh macam ni. Ni apa ni? Al-alamina. Jadi bentuknya? Bentuk dia dulu. Bentuk am atau has? Has. Alif lam. Dia punya kumpulan, dia punya apa ni, jantina lelaki. Jadi bilangan Jamak. Jadi terjemahan dia Seluruh alam. dia tak sesuai pula untuk kita kata Seluruh alam. alam. Jadi sekalian alam. Kena tengok konteks lah. Okey, ada lagi tak yang kita baru belajar tadi? Ar-Rahman, Anam Khas yang kita dah buat hari tu separuh kan. Ad-Dhalin. Ni apa? Isim apa ni?
Ma'rifah. Adin, Has. Has. Okey. Jadi kalau Has dan dia adalah lelaki dan Lelaki. dia juga bilangan Jamak. jamak. Jadi kita boleh terjemahkan sekalian Golongan yang sesat. yang sesat. Janganlah ubah lagi. Sebelum ni kita terjemah yang ni dulu, kita terjemah huruf, kita dah terjemah ala, kita terjemah wa. Jadi kita sekarang menambah apa yang kita dah tahu. Him, kita dah tahu him kan? Mereka. Kita dah tahu yang mana kita tak tahu je, nanti kita akan cuba buat. Okey, kita buat Fatihah je dulu. Tengok yang mana kita dah tahu, kita teruskan. Ni mereka, ini atas. Macam tu. Cara dia memang tak ada lain, kena buat benda macam ni. Kenapa kena terjemah sekalian yang sesat? Sekalian. Kita boleh tak terjemah orang-orang yang sesat? Boleh juga, tapi kita Boleh. sempurna sikit. Sedangkan kalau sekalian yang sesat tu termasuklah golongan manusia, haiwan, jin kan? Yang bertanggungjawabkan jin dan manusia. Jadi jin tu termasuklah sekalian yang sesat, termasuklah jin, termasuklah haiwan. Jadi kadang-kadang Fatihah ni Allah akan menyuruh kita buat perbandingan orang yang diberi nikmat dengan orang yang dimurkai. Selalu kalau dalam terjemahan dia akan tulis dimurkai tu Yahudi. Jadi kita macam rasa kita tak terlibat. Kalau lepas tu dengan Ad-Dhalin ni Nasrani, kita rasa kita selamat. Sedangkan bila kata yang dimurkai ni, kita pun boleh termasuk situ. Sekalian yang dimurkai, yang sesat ni pun boleh dia macam tu. Kalau kita bandingkan Al-Maghdubi ni sebenarnya orang yang ataupun manusia dan jin yang berkelakuan seperti iblis atau seperti syaitan kelakuannya. Manakala yang Ad-Dhalin ni pula adalah macam haiwan, sesat macam haiwan. Makan, minum. Jadi boleh dah nampak perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat. Tapi kalau kita terus ambil yang dalam kurungan, seperti kat dalam Mushaf Mubayyinah tak ada Quran lain, selalu dia terus pergi kepada Yahudi. Ni Nasrani. Ad-Dhalin tu siapa? Orang-orang Kristian. Lepas tu dia pergi jauh lagi pula cakap orang-orang Kristian. Belum tentu jadi maksud saya tu, ini pun boleh terjadi kepada kita yang Melayu, yang Islam. Selalu kita rasa selamat je. Maghdubi ni Yahudi, Ad-Dhalin ni Nasrani. So kita Islam. Hanya kerana Islam kita dah terus rasa kita selamat. Betul, ada hadis sebagai watak. Jadi kita boleh luaskan lagi bila dikata yang dimurkai. Kalau kita terjemah, sepatutnya kita terjemah yang dimurkai. Jadi siapa yang dimurkai yang Allah sebut dalam Quran? Adakah semua Yahudi? Jadi kita ni selalu nampak orang yang sekarang. Padahal dan dimurkai itu termasuk orang yang engkar, orang yang ahli kitab daripada kalangan Yahudi, dan juga ada ahli kitab yang daripada maksudnya orang Islam. Macam mana kan? Yang sesat tu macam mana? Yang dimurkai. Bukan sahaja orang Yahudi pun ada yang di dalam keadaan yang sesat. Orang Islam pun ada. Al-Kafirun. Al-Kafirun kalau kita terjemah non-Muslim, yang kita tak nampaklah diri kita. Tapi kalau kita terjemah orang-orang yang Al-Kafir, orang-orang yang engkar. Boleh tak kita ni engkar dalam keadaan kita buat sebahagian dan kita engkar pada sebahagian? Memang kita engkar. Macam itulah contohnya. Dan kita meluaskan lagi maksud tu bila kita betul-betul faham maksud perkataan tu. Kita tak sempitkan maksud kalimah, insya-Allah. Dan dia tak lari pula daripada maksud Quran tu sendiri. Kalau kita maksud saya kita terkekang pada terjemahan yang ni je tanpa mengetahui maksud sumber tu tadi. Macam saya kata, kita terjemah yang dimurkai. Yang ni kita terjemah sekalian yang sesat. So benda tu terpakai kepada apa saja yang sesat atau siapa saja yang dimurkai. Tidaklah kata kita tak label orang lah. Kita terus kata, okey. Macam tadi perkataan yang Cik Zainal tanya tu, kafirin. Betul? Kan? Setuju? Setuju Cik Rahimi? Rahimi. Okey. Baik. Jadi untuk hari ni kita betul, tafsir.
Bukan saya kata kurang tepat. Maknanya kita ni, kalau kita yang baru belajar ni, kita tak pergi pada sumber, kita ada tendensi untuk terikat pada yang ditafsirkan tu saja. Tapi kalau kita pergi pada bahasa sumber tu, maksud dia luas lagi, jauh lagi perginya. Maksud saya lah. Tak kata tafsir itu cepat, tapi kita tak boleh bergantung kepada tafsir itu sahaja tanpa belajar yang asalnya tadi. Jadi kalau saya maksudkan, kalau sekalian yang sesat, bila kita faham, ada kalangan jin, bila Allah cerita dalam Quran, ada kalangan jin yang sesat, ada yang menyesatkan lagi, ada haiwan yang sesat. Allah samakan manusia macam haiwan, apabila dia begini, dia sesat. Bahkan manusia yang sesat tu lebih sesat lagi daripada haiwan yang sesat. Apa jadi kepada lembu yang sesat masuk kawasan orang? Kena tembak je kan, ataupun kena sebelih je dengan orang lain, orang tak pedulilah. Jadi macam itulah manusia ni. Kalau dia ingkar, dia tak pedulikan boundaries apa yang Allah kata, dia jadi sesat. Orang Kristian pun ada yang dapat petunjuk, betul tak? Pasal dulu. Jadi kita kena faham benda tu luas lah. Ini satu perkara yang boleh meluaskan lagi faham kita pada Quran tu. Jadi bila kita baca tafsir, kita nampak banyak lagi. Bila kita baca lagi ayat-ayat yang lain, kita akan jelas lagi lah, insya-Allah. Okey? Ada kita tak pergi macam marah orang. Tiba-tiba je orang Kristian ni semua sesat. Kita tak buat macam tu lah. Maknanya kita baca kitab kita ni dulu. Kita baca Quran ni dulu. Dalam keadaan kita sebenarnya pun boleh jadi orang yang sesat kalau kita tak tahu. Kita pun macam sesat dalam terang. Pernah dengar ekspresi tu? Kita boleh sesat dalam keadaan kita berada dalam majlis yang kita ingat majlis ilmu. Tapi bila jauh daripada Quran, kita hanya bergantung kepada cakap-cakap orang, bahayalah. Kat situlah bahaya kita berjadi sesat. Baiklah, hari ni rasa macam lemah wajah ini. Saya rasa lah. Kawan-kawan online macam mana? Boleh? Boleh. Panas panas sangat. Ni saya pun rasa panas, jadi macam lemau sikit lah. Okay, Alhamdulillah, kita setakat ni dulu, kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.